Tahun bernama Arya Permana, namun dengan berat badan yang menggemparkan publik lantaran memiliki berat badan lebih dari 190 kg. Dengan berat badan 190 kg lebih, sontak Arya tak bisa beraktivitas normal seperti Ayah buat apa tu? Oh, ni ayah tengah asingkan barang ni banyak ni. Ayah nak asingkan makanan yang bagus, minuman yang bagus. Ada yang tak bagus ni ayah asingkan. Siapa beli ni? Ada air gas, ada Maggi dan sebagainya ni. Ayah kena asingkan dulu ni. Okey. Kenapa orang jual kalau tak bagus? Orang meniaga bukannya kira apa, dia kira untung je. Bagus tak bagus dia tak kira. Contoh macam rokok. Rokok tak bagus, tapi orang tetap jual juga sebab ada pembeli. Orang yang cipta rokok, dia tak isap rokok. Yang buat rokok ni nak tahu untuk adik, Israel tu, tengok dia kaya raya, jual rokok je. Kenapa tak boleh makan Maggi? Kalau ada Maggi tak ada kat sini. Tengok Maggi kan. Maggi sekarang banyak jenis. Maggi ni sebenarnya kalau ikut untuk askar-askar ni yang masuk hutan. Dalam hutan tak ada periuk dan sebagainya, mereka nak masak dan sebagainya, tak ada peti sejuk. Alas Tapi nak alas perut dalam hutan. Tapi yang makan sekarang tengok, siapa yang makan? Budak-budak, pelajar-pelajar, dan malahan sekarang yang viral pada minggu lepas, menteri-menteri pun dah ramai yang makan Maggi. Maggi sekarang dah jadi satu makanan utama pula. Tahu tak kenapa Maggi ni tak bagus? Okay, untuk kesihatan. Salah satunya Maggi ni tak bagus, dia boleh menggugurkan rambut kita kalau kita makan banyak. Yang kedua, selain daripada boleh menggugurkan rambut, dia juga boleh menyebabkan dia punya serbuk tu, dia ada racun. Dekat kampung tu ada seorang pakcik, dia ambilnya serbuk Maggi, dia tabur dekat rumput. Selepas 3 hari, rumput tu bertukar jadi warna kuning. Ini menunjukkan kalau dia serbuk tu masuk dalam badan kita, bayangkan, dia boleh merosakkan buah pinggang, boleh merosakkan hati dan sebagainya. Jangan makan Maggi lah. Bahayanya. Memang banyak bahaya tu. Tapi orang bukan kira, budak-budak sekarang suka sangat. Kalau ayah masuk kelas mesti ayah ingat, jangan makan Maggi. Tapi murid nak makan juga. Ini air gas ni kenapa? Ni air gas ni. Air gas lagi satu. Air gas ni dia boleh merosakkan. Apa rasa-rasa adik? Air gas ni kenapa orang tak boleh? Satu, air gas ni boleh merosakkan jantung. Kalau siapa yang minum banyak ni pula, dia boleh menyebabkan obesity. Tengok air gas. Contoh kita kalau ambil air mineral, kita dahaga sangat, kita minum, dia boleh satu botol boleh habis. Tapi kalau air gas, kita minum sikit, kita mesti nak keluarkan. Kita tunggu sebab dia akan naik ke otak, dia akan rosakkan kita punya otak. Okey? Air gas ni pun jangan minum. Habis tu apa yang bagus untuk otak? Yang bagus untuk otak ni, salah satunya ni ada Ribena. Lagi satu ni ada kismis. Ni bagus. Kismis. Kismis ni bagus untuk pelajar sebab kismis ni, macam adik tahun depan nak ambil SPM. Kismis ni boleh menguatkan daya ingatan kita. Kalau belajar sikit je, dia boleh ingat lama. Tapi kalau pelajar yang makan Maggi, baru semalam hafal 7 darab 6 42, tiba-tiba esok dah lupa. Siapa yang makan Maggi ni contohnya, dia boleh daya ingatan dia akan ingat lama. Okey? Itu satu. Yang kedua, siapa yang makan kismis ni juga boleh menyihatkan tubuh badan dia. Kismis ni tak boleh makan banyak. Ayah dulu bawa ke sekolah, bagi satu kotak pada murid, setiap orang satu kotak. Ada murid dia pergi makan sampai satu kotak satu hari. Dia tak boleh. Nak makan kismis ni, dia ada peraturan dia. Kalau kita orang Islam, sebab kismis ni antara makanan yang baik. Dia buat daripada apa kismis ni? Kismis ni dia buat daripada buah anggur. Buah anggur yang dikeringkan. Jadi kismis ni kita peraturan makan dia yang ganjil. Kurang-kurangnya 3 biji, 7 biji. Yang paling bagus ialah 21 biji. Pada awal pagi kita nak makan. Kalau tak sempat sarapan semua, makan kismis ni pada awal pagi, 21 biji. Dia boleh mengenyangkan. Kalau tak sempat sarapan tergesa-gesa contohnya, mungkin boleh tahan sampai pukul 10. Nak tidur lagi bagus, makan pula lagi sekali. Jadi otak kita sentiasa dapat awal pagi dan pada waktu tidur. Itu satu, kismis. Yang kedua, kurma. Tengok, kurma ni makanan sunnah Nabi. Okey, bolehkan satu dunia bulan puasa, bulan Ramadan, kurma ni akan orang cari. Tetapi lepas saja bulan Ramadan, orang tak cari. Sebab apa? Hanya nak makan pada bulan puasa, nak buka puasa. Tapi benda ni bagus. Okey, seorang pelajar tahfiz. Okey,
Dia boleh menghafal dengan cepat sebab salah satunya petua yang dia kata, dia makan pada awal pagi buah kurma. Okey. Yang bagus lagi lah susu. Susu bagus. Okey, tapi budak-budak sekarang tak suka minum susu kan? Waktu baby je suka minum susu. Kemudian dah tak suka minum susu. Tengok dalam iklan televisyen pun sampai dah tua pun ada iklan susu. Iklan susu baby, iklan susu orang mengandung, iklan susu untuk orang tua. Dan adik pun ada bela kucing tu bagi makan susu kan. Tengok. Binatang pun suka susu kan. Jadi kena makan benda-benda macam tu lah. Sebenarnya ada benda yang baik lagi, ada benda yang tak baik. Okey, benda yang tak baik tadi ada contohnya 4 tadi kan. Cuba ulang balik apa benda yang tak baik tadi. Maggi. Lagi? I guess. Ni apa lagi contohnya ni, apa ni? Keropok. Keropok, makanan ringan pun tak bagus juga. Gula-gula pun tak bagus. Dia boleh merosakkan kita punya gigi dan sebagainya. Tapi ini kanak-kanak. Apa pula yang bagus? Kena ingat ni. Nak uji balik tadi ingatan. Apa yang bagus? Kismis. Yang kedua, kurma. Susu. Tengok bagus. Dah ingat tu. Jadi benda-benda yang tak baik ni nanti asingkan, lain kali jangan beli dah. Kalau dah beli, makanlah sikit untuk mengelakkan pembaziran. Jadi sebelum pergi ke kedai, tanya ibu ayah dulu, bukan main ambil saja. Yang mana bagus, yang tak bagus. Ingat adik, nak pergi kedai nanti set dalam otak, aku nak beli makanan yang bagus-bagus untuk kesihatan. Bukan untuk diri saja, untuk ahli keluarga. Kalau kita beli yang tak baik, semua kakak nak makan, ada saudara mara. Okey, jangan Ada apa nak tanya lagi? Tanya. Tadi saya cakap yang pelajar SPM tu kan, siapa yang paling terbaik? Pelajar terbaik dekat SPM kat Malaysia ni, sebut saja Nek Normadiha, seorang pelajar di negeri Kelantan. Sampai sekarang orang akan sebutnya. Kalau buka saja internet dekat pelajar terbaik SPM, mesti keluar nama dia. Dia ni mengamalkan pemakanan yang sihat. Walaupun dia anak orang nelayan, anak orang susah, tetapi dia jaga pemakanan dan dia lagi ambil 3 nilai. Ni bagus orang Islam ni. Dia buat solat hajat pada waktu malam, berdoa, ya Allah bagilah aku pandai dan sebagainya. Yang kedua, dia berpuasa Isnin dan Khamis. Nampak? Yang ketiga, rasa-rasa dia buat apa? Dia dah solat, dia dah apa? Bagus. Dia mengaji Al-Quran sebelum pergi sekolah. Kita bangun awal pagi sebelum subuh mengaji. Itu yang dia buat. 3 ni. Tengok Nek Normadiha. Dia nak cemerlang macam ni tak? Nak. Lagi satu, ni kisah ayah sebagai seorang guru. Ayah dah hampir 30 tahun jadi seorang guru. Ayah terkejut ada seorang murid. Murid SK Section 9 yang pernah ayah ajar. Ayah nak bawa dia pergi pidato. Semasa dalam kereta tu saya masa malam murid nak tahu tentang persiapan dah hafal atau tidak. Murid ini bila saya tanya pernah tak makan Maggi, dia kata tak pernah. Dia teringin sangat, tapi mak dan ayah dia tak benarkan dia makan Maggi. Sebab mak dia kata kalau makan Maggi boleh merosakkan otak, daya ingatan dia mungkin tak bagus. So dia nak jadi pelajar yang cemerlang. Dia ni darjah 1 sampai darjah 6 periksa hari tahun memang pelajar terbaik, pelajar dalam aliran terbaik, mata pelajaran terbaik. Dan yang paling mengejutkan ayah, dia boleh hafal. Ayah bagi pada dia skrip dalam 15 minit saja, nak hafal pidato, nak pergi bertanding, dia boleh hafal. Dan ayah tanya dia apa yang dia amalkan. Selain daripada yang tadi ayah cerita ni, tiba-tiba lagi satu dia kata, rupanya mak dia mengamalkan setiap hari dia makan pati ikan. Pati ikan ni negara Jepun antaranya mengeluarkan pati ikan yang terbaik lah. Sebab tengok orang Jepun hebat-hebat dekat dunia, mereka lah mengeluarkan kereta, motosikal, barang elektrik dan sebagainya. Jadi selepas ini adik dah tahu benda-benda yang bagus ni, adik kena amalkan lah. Yang mana tak bagus tu perlahan-lahan. Terutama Maggi kan, susah dia nak tinggalkan kan. Perlahan-lahan. Mungkin kalau sebulan sekali, lepas ni 2 bulan sekali, kemudian 6 bulan sekali, akhirnya adik akan tinggalkan. Walaupun orang kata Maggi iklan dalam tu, bila ada iklan Maggi, tutup mata. Nak menguatkan boleh, baru boleh jadi pelajar cemerlang. Okay? InsyaAllah yang bagus kita amalkan, yang tak bagus tu kita tinggalkan. Okay. Ada apa lagi nak tanya? Tak ada lah, faham dah? Faham. Bagus. Nak uji last sekali. Sebut 2 yang bagus, 2 yang tak bagus. Nak tengok daya ingatan. Yang tak bagus apa dia? Maggi. Keropok. Yang bagus? Susu, kismis. Lagi satu ayah teringat. Ni. I guess ni kenal Ronaldo. Kenal? Siapa Ronaldo? Main bola sepak.
Hoi, hebat walaupun perempuan. Ronaldo pemain bola sepak yang termahal di dunia. Banyak kelab nak ambil dia bermain. Sekarang dia bermain di kelab Juventus dekat Itali. Dalam satu sidang akhbar lepas perlawanan bola sepak, Ronaldo diberikan air Coca-Cola. Tetapi dia tak nak minum air Coca-Cola. Kenapa? Tu kenapa mesti terbang. Sebab Ronaldo ni dia pemain yang hebat. Tengok dia lari laju, lincah. Sebab dia jaga pemakanan, dia jaga air minuman. Dia tahu, dia kata kalau minum air gas ni boleh menyebabkan banyak lemak. Tengok badan Ronaldo kan, iklan dalam televisyen. Kacak, seksi, cergas. Sebab dia jaga pemakanan. Bukan dalam pelajaran saja, dalam bidang sukan pun kita kena jaga. Okey? Jadi masa tak mengizinkan, ayah ada janji dengan kawan nak jumpa tu, nak hantar durian musangking. Nak? Dia kata nak hantar sekejap lagi tu. Durian musangking bagus ke tak bagus? Kalau tak bagus, jangan makan. Ayah nak makan durian musangking. Sekejap lagi dia akan hantar. Okey? Jadi dalam ada masa lain ayah akan cerita lagi banyak lagi. Okey? Jadi adik kena bersedia mendengar apa yang bagus dan apa yang tak bagus. Itu saja. Boleh ya? Okay. Kita jumpa lagi. 180 pon atau 444 kg. Sungguh berat yang sangat mengejutkan, bukan? Kira-kira bagaimana ya dia bisa mencapai berat seberat ini?